Baik, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua yang ada pada waktu ini. Baik, hari ini saya nak kongsikan satu lagi buku baru, buku yang saya terima petang tadi dan saya sempat baca walaupun belum sempat habis sepenuhnya. Tapi saya ingin buat sedikit bedah buku yang saya rasa sesuai dengan keadaan kita pada hari ini. Baik, ini bukunya. Okay, sebuah buku baru. Saya dapat buku ini daripada Popular Bookstore. Harganya RM79.90 dan setebal 277 muka surat. Baik, buku ini ditulis oleh Kate Murphy dan tajuknya agak menarik ya. You are not listening, ya, ataupun kamu tidak mendengar. Dan buku ini satu buku yang berkaitan dengan komunikasi ataupun bagaimana kita nak meningkatkan interaksi, hubungan interpersonal dan dengan orang lain, dan juga bagaimana kita dapat meningkatkan keberkesanan kita dalam menguruskan urusan seharian, sama ada kita ibu bapa, kita guru, kita kaki tangan kerajaan, ataupun kita adalah orang yang bekerja sendiri, sama ada berniaga dan sebagainya. Baik, apa yang menarik tentang buku ini? Yang pertama sekali, buku ini mengisahkan tentang banyak kajian-kajian komunikasi yang menunjukkan bahawa kita semakin kurang mendengar, kita semakin kurang memberikan tumpuan kepada listening ataupun mendengar dengan intuitif, dengar dengan betul-betul mendengar. Kita bukan setakat mendengar, tapi mendengar dengan usaha yang lebih, iaitu memberi perhatian kepada apa yang kita dengar. Baik, buku ini pecahkan kepada banyak bab, iaitu sebanyak 17 bab, dan setiap bab itu membincangkan tentang kemahiran mendengar, dan apakah halangan-halangan kita untuk mendengar dengan baik, dan bagaimana kita dapat meningkatkan kemahiran mendengar itu, sama ada kita ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Baik, satu bab pertama dibincangkan the lost art of listening. Maksudnya kita, seperti yang saya sebut tadi, semakin hari manusia ataupun kita sendiri semakin kurang mendengar. Kita lebih banyak ingin bercakap, kita lebih banyak ingin orang mendengar apa yang kita cakap daripada kita mendengar apa yang orang lain cakap. Kemudian bagaimana proses mendengar dengan berkesan itu dapat meningkatkan apa yang kita rasa, apa yang kita fikir. Mendengar dengan baik akan meningkatkan perasaan kita. Mendengar dengan baik akan meningkatkan kemahiran berfikir kita. Ini dibincangkan dalam bab 2 berkaitan dengan neuroscience of listening. Kemudian kita juga mendengar dengan curiosity. Kita mendengar dengan begitu bersungguh-sungguh untuk mengetahui perkara yang belum kita tahu. Jadi kita memerlukan kemahiran mendengar yang cukup baik. So itu juga dibincangkan dalam bab 3, dan bagaimana proses-proses mendengar ini dapat kita terapkan di peringkat anak-anak yang masih kecil lagi. Kemudian dibincangkan juga tentang assumption ataupun perkara yang menjadi halangan kepada kita mendengar. Misalnya kita membuat judgement yang lebih awal, kita sudah ada pendirian kita sendiri, ataupun kita sudah ada assumption kita sendiri sebelum kita mendengar. Semua perkara-perkara ini menyebabkan apa yang kita dengar itu tidak masuk kepada pemikiran kita, tidak masuk kepada hati kita, dan akhirnya kita mendengar sekadar untuk mendengar, dan komunikasi itu menjadi sangat tidak berkesan. Malah dia boleh meningkatkan tekanan dan juga perasaan kita, perasaan tidak begitu menyenangkan. Kemudian dikisahkan tentang mendengar dalam keadaan the opposing view. Maksudnya kita mendengar tetapi pandangan itu tidak selari dengan pandangan kita. Bagaimana kita nak mengambil pandangan yang tidak selari itu sebagai satu proses, bukannya sebagai satu yang menakutkan ataupun sesuatu yang membimbangkan ataupun dia mencabar ego kita. Ini juga memerlukan kemahiran mendengar yang baik. Kemudian
mendengar dengan memberi fokus kepada apa yang penting. Kadang-kadang kita mendengar orang bercakap dalam mesyuarat beberapa minit ni, tetapi bagaimanakah kita dapat meningkatkan kemahiran kita untuk mendengar dan memberi fokus kepada perkara-perkara penting yang telah dimaklumkan. Jadi kalau kita tidak ada kemahiran mendengar yang baik, kita tidak bijak untuk mengenal pasti dan memberi fokus kepada perkara-perkara penting, akhirnya kita akan mula burn out, kita mula rasa tidak selesa dan akhirnya kita tidak lagi mahu mendengar. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan kemahiran mendengar di dalam bab yang ke-9. Dan dalam bab yang ke-10, bagaimana untuk mendengar dan kita rasa sensitif dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Kemudian perkara yang menarik dalam bab yang ke-11, mendengar ataupun self-listening ataupun listening to yourself. Bagaimana kita dapat mendengar dan bercakap dan berdialog dengan diri sendiri, sebab itu juga satu proses yang diperlukan dalam kemahiran mendengar. Tapi bercakap dengan diri sendiri, berfikir dan merasai, membuat refleksi tentang apa yang kita fikirkan. Kemudian bagaimana kita nak menyokong apabila orang lain bercakap, kita mendengar, kita sepatutnya tidak melakukan shifting ataupun mengalihkan perbualan beliau ataupun memerhentikan komunikasi beliau. Sebaliknya, bagaimana kita untuk memberi sokongan, meningkatkan komunikasi, menjadikan komunikasi itu lebih berkesan dengan melakukan listening ataupun mendengar dengan baik. Kemudian ada lagi beberapa perkara lain yang dibincangkan, misalnya the morality of listening. Maksud dia, pemimpin yang baik biasanya akan mendengar. Kita menghormati dan kita merasai pemimpin itu bersama kita, menyokong kita apabila kita dapat melihat dengan ikhlas beliau atau mereka mendengar apa yang kita sebagai pengikut ucapkan. Dalam kehidupan kita pada hari ini, disebabkan kemahiran mendengar ini kurang diberi perhatian, sebaliknya kita lebih banyak bercakap soal memberi ucapan, kemahiran berucap, kemahiran berhujah, kemahiran berdebat. Akhirnya apa yang berlaku adalah dia tidak ada timbal balik antara mendengar dan juga berucap. Sepatutnya kedua-dua kemahiran itu, kemahiran berhujah, kemahiran bercakap, kemahiran berkomunikasi itu juga harus diimbangi dengan kemahiran mendengar dengan berkesan. Jadi inilah yang cuba disampaikan dalam buku ini. Satu buku yang baik, yang bacaannya sangat ringan, tidak mempunyai perkataan-perkataan yang besar, mudah difahami, dan kita dapat merasai apabila kita membaca buku ini. Walaupun saya baru di bab yang ke-9 daripada 17 bab, saya sudah merasai bahawa sebahagian daripada apa yang dituliskan oleh penulis buku ini, Kate Murphy ini, memang berlaku pada kita. Kita sebagai ibu bapa misalnya kurang mendengar apa yang cuba disampaikan oleh anak-anak kita. Kita mungkin mendengar sekali lalu dan kemudiannya kita mengangguk ataupun membantah, tetapi tidak memahami sebenar-benarnya apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Kalau kita sebagai guru, kita juga harus bertanya, adakah kita benar-benar mendengar pelajar-pelajar kita? Kadang-kadang mereka memberi jawapan, dan jawapan itu tidak selari ataupun tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi adakah kita benar-benar mendengar jawapan daripada mereka dengan ikhlas dan rasa memberi sokongan? Di pejabat, kita juga mempunyai ketua jabatan ataupun ketua-ketua kita. Adakah kita mendengar apa yang mereka katakan sebagai seorang pemimpin, dan kita juga melihat ataupun merasai mereka mendengar apa yang kita katakan. Jadi proses mendengar ini adalah satu proses yang sangat penting dalam komunikasi. Ini adalah satu proses output and input. Kalau hanya kita sahaja output, kita hanya bercakap, kita hanya menyampaikan, tetapi kita tidak ambil peranan untuk input, mendengar dengan berkesan, akhirnya komunikasi itu akan terhalang dan komunikasi itu akan gagal. Malah sebenarnya mendengar itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkesan dalam komunikasi daripada bercakap. Itulah yang cuba disampaikan oleh penulis buku ini. Satu buku yang praktikal, yang boleh digunakan dalam amalan seharian kita, dalam proses kita meningkatkan komunikasi kita dengan meningkatkan proses mendengar dengan cara yang berkesan. So, jumpa lagi
dalam beberapa buku yang lain. Semoga perkongsian-perkongsian ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik dan dapat meningkatkan pemahaman dan sedikit sebanyak ilmu kita tentang kehidupan, insya-Allah. Terima kasih.